Bagi latar belakang Parlimen, Parlimen merupakan badan perundangan tertinggi dalam sesebuah negara termasuk Malaysia yang mempunyai fungsi utama untuk mengubah undang-undang, mengerak dasar kerajaan dan membincangkan isu-isu berkaitan negara. Parlimen Malaysia terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bagi Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat dipilih melalui pilihan raya umum setiap 5 tahun. Dewan ini memainkan peranan utama dalam mengubah undang-undang dan menyemak perbelanjaan kerajaan. Bagi Dewan Negara atau ahli Dewan Negara atau Senator dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas cadangan kerajaan dan juga oleh negeri-negeri. Mereka juga mempunyai kuasa untuk menyemak dan memberi cadangan terhadap undang-undang yang digubal oleh Dewan Rakyat. Bagi bidang kuasa Parlimen, dia mengubah undang-undang. Parlimen mempunyai kuasa untuk mengubah, meminda atau memasukkan undang-undang. Semua rang undang-undang mesti melalui Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diwartakan sebagai undang-undang. Kedua, menyemak dasar kerajaan. Parlimen berfungsi untuk menyemak tindakan kerajaan dan memastikan accountability dalam pentadbiran awam. Ketiga, mengurus perbelanjaan negara. Parlimen berkuasa dalam meluluskan bajet dan perbelanjaan negara termasuk cukai, subsidi dan perbelanjaan awam. Yang keempat, kuasa penyiasatan. Parlimen juga boleh menjalankan penyiasatan terhadap isu-isu tertentu yang penting bagi kepentingan negara dan rakyat. Ini dilakukan melalui jawatan kuasa khas. Akhir sekali, mengawal kuasa eksekutif. Parlimen berfungsi sebagai mekanisme pergimbangan kuasa eksekutif kerajaan dengan tujuan memastikan pentadbiran yang terlus dan beretika. Kuasa-kuasa ini penting untuk memastikan keseimbangan dalam pentadbiran negara serta melindungi kepentingan rakyat. Oke, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Syarif Daryl Hakimi bin Aziz. Hari ini saya akan membincangkan tentang peranan dan fungsi Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang pertama sekali, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat mempunyai 222 ahli parlimen dan diberi kuasa untuk menggubal, meluluskan dan meminda rang undang-undang di peringkat persekutuan. Dewan Rakyat juga bertanggung jawab untuk meluluskan belanjawan negara dan bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang untuk kerajaan persekutuan. Yang seterusnya ialah Yang di-Pertuan Rakyat atau Speaker. Dewan Rakyat bertanggung jawab untuk memastikan mesyuarat dan perbahasan berjalan dengan lancar. Speaker boleh dilantik di kalangan ahli parlimen atau mana-mana individu yang bukan ahli parlimen tetapi mempunyai kelayakan bagi jawatan tersebut juga boleh dipilih sebagai speaker. Dan seterusnya, parlimen akan terus bersidang selama 5 tahun dari tarikh pertama persidangan diadakan selepas pilihan raya umum, melainkan jika parlimen dibubarkan lebih awal. Seterusnya ialah pilihan raya umum perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran parlimen. Okey, manakala daripada segi Dewan Negara pula ialah Dewan Negara ialah terdiri daripada 70 orang ahli yang juga dikenali sebagai baby senator. Senator yang di-Pertuan Agong melantik selama 44 senator atas nasihat Perdana Menteri. Baginda boleh melantik ahli-ahli Dewan Negara dari kalangan yang memiliki rekod perkhidmatan yang cemerlang dalam kerajaan, golongan yang telah mencapai kecemerlangan dan profesion masing-masing, wakil bangsa minoriti atau wakil yang boleh menjaga kepentingan orang asli. Dan seterusnya ialah setiap negeri boleh dilantik 2 senator, tetapi bagi wilayah persekutuan hanya Kuala Lumpur boleh memilih 2 senator, manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing hanya boleh melantik seorang sahaja senator. Tempoh jawatan senator ialah 3 tahun ataupun 1 penggal dan boleh dilanjutkan kepada 2 penggal selama 6 tahun. Seterusnya ialah pengurus Dewan Negara perlu dilantik dari kalangan ahli Dewan Negara. Status Dewan Negara tidak akan berubah dengan pembubaran parlimen. Okey, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Mengikut Perkara 32, Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara. Jawatan Yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan pada tahun 1957.
Jawatan ini adalah lambang Persatuan Rakyat Negara Malaysia. Melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah dirunding dengan Majlis Raja-Raja. Melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi untuk dijadikan Pesuruhjaya Kehakiman atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Seorang hakim yang berumur 65 tahun boleh memanjangkan perkhidmatan tetapi tidak boleh melebihi 6 bulan setelah mencapai 65 tahun. Mengemukakan prestasi kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyingkirkan seorang hakim Mahkamah Persekutuan atas alasan tertentu. Kuasa perundangan persekutuan adalah terletak kepada Parlimen yang mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agong adalah berikut seperti memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa, memberhentikan dan membubarkan Parlimen, memberi ucapan dalam mana-mana majlis Parlimen dan memperkenankan rang undang-undang. Jawatan Dewan Negara itu hendaklah dipegang selama 1 penggal, yaitu sama dengan 3 tahun, dan boleh disambung sebanyak 1 penggal lagi sama ada dilantik pada peringkat persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dalam kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang telah mencapai kecemerlangan dalam profesional masing-masing dalam perdagangan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan, perkhidmatan sosial, atau merupakan wakil bangsa minoriti atau berkebolehan menjaga kepentingan orang asli. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahwa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Dewan Rakyat hari ini dianggotai seramai 222 orang ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun. Parti yang memperolehi kerusi majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Terima kasih. Proses pembentukan undang-undang di Parlimen. Proses pembentukan undang-undang di Parlimen Malaysia melibatkan beberapa peringkat utama. Pertama, RUU lebih dikenali sebagai rang undang-undang, diperkenalkan oleh seorang menteri atau ahli parlimen dan boleh dibentangkan di Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Seterusnya, pada peringkat bacaan pertama, rang undang-undang dibentangkan tanpa perbahasan, hanya memaklumkan ahli parlimen tentang inti partinya. Selain itu, bacaan kedua melibatkan perbahasan terperinci mengenai rang undang-undang, termasuk kebaikan dan kelemahannya. Selepas itu, rang undang-undang melalui peringkat jawatan kuasa di mana klausa-klausa dibincangkan dan dipindah jika perlu. Seterusnya, bacaan ketiga ialah peringkat di mana rang undang-undang yang telah dipindah dibentangkan untuk kelulusan akhir. Jika diluluskan, rang undang-undang dibawa ke Dewan Negara untuk proses
proses yang serupa. Setelah diluluskan di Dewan Negara, RUU Rang Undang-Undang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan diraja. Akhir sekali setelah perkenan diberikan, RUU diwartakan menjadi undang-undang yang sah. Secara kesimpulan, keistimewaan orang Melayu yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kedudukan istimewa mereka sebagai bumi putera. Ini termasuk hak keistimewaan dalam pendidikan, perkhidmatan awam dan ekonomi, serta pemeliharaan agama Islam dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bukan itu sahaja, keistimewaan ini tidak hanya mengiktiraf peranan sejarah orang Melayu dalam pembentukan negara, tetapi juga bertujuan memastikan keseimbangan sosial dan ekonomi di kalangan rakyat Malaysia. Namun, ia perlu diimbangi dengan usaha untuk memupuk perpaduan nasional dan memastikan keadilan serta kesaksamaan bagi semua kaum. Sekian dan terima kasih.